kamu kata kamu boleh baiki enjin ini? Baik, kalau kamu boleh baiki ini, saya akan kawin dengan kamu. Jeritan putus asa Emily Johnson memenuhi bilik mesyuarat. Suara-suara eksekutif mengejek juru teknik pembaikan itu dari koridor, memanggilnya bodoh. Ini adalah saat penentu nasib Johnson Technology. Sistem penyejukan bateri bernilai $10 juta telah berhenti sepenuhnya akibat terlalu panas. Perjanjian bernilai $200 juta dengan pelabur Jerman akan tiba dalam 2 jam dan hujung jari Emily terasa sejuk. Dia rasa seperti projek yang telah dia persiapkan selama 3 tahun akan runtuh dalam sekelip mata. Tetapi tiada siapa yang tahu identiti sebenar yang tersembunyi di sebalik pakaian kerja itu. Setahun yang lalu, pada musim bunga 2023, di ibu pejabat BMW di Munich, Jerman, Kenji bin Abdullah adalah seorang jurutera yang berjaya. Namun, apabila ibunya didiagnosis dengan kanser paru-paru tahap 2, dia meninggalkan segalanya dan kembali ke Amerika Syarikat. Dalam kesulitan keuangan, satu-satunya pekerjaan yang dia dapat dengan cepat untuk rawatan ibunya dan kos sara hidup adalah sebagai juru teknik pembaikan. Kerjaya gemilangnya di BMW telah berakhir dan permulaan baharu diperlukan. Begitulah Kenji mula bekerja di Johnson Technology, tanpa sesiapa pun mengetahui identiti sebenarnya. 24 jam yang lalu, pada pukul 5 pagi, penggera telefon bimbit Kenji berbunyi. Bilik studio kecil itu masih samar-samar. Kabus pagi Seattle menyelubungi di luar tingkap. Kenji bangkit dari katil dan memusingkan kepalanya ke kiri dan kanan. Bahunya terasa tegang. Berdiri di hadapan sinki, wajah Kenji kelihatan penat. Lelaki berusia 29 tahun dalam cermin itu sama sekali berbeza daripada dirinya setahun yang lalu di Jerman. Dahulu, dia memakai sut mewah dan mempunyai ekspresi yang yakin, tetapi kini, keletihan mendalam terkumpul di bawah matanya. Hari lain akan bermula, bisik Kenji perlahan, pisau cukur di tangannya terasa sejuk. Melalui cermin, dia melihat sijil kejuruteraan yang tergantung di dinding. Dia telah mengeluarkannya dari kotak dan menggantungnya semula baru-baru ini, kadang-kadang untuk mengingatkan dirinya siapa dia sebenarnya. Pukul 6 pagi, Kenji tiba di hadapan Johnson Technology. Bangunan kaca 12 tingkat itu masih gelap dengan kebanyakan pejabatnya. Hanya beberapa kereta diletakkan di tempat letak kereta. Kenji masuk melalui pintu belakang, bukan pintu masuk pekerja. Itu adalah laluan yang hanya digunakan oleh kaki tangan pengurusan kemudahan. Di bilik pengurusan kemudahan di tingkat bawah tanah, dia menukar pakaian kerjanya. Dia memakai uniform biru laut dengan tag nama bertulis Kenji bin Abdullah. Apabila dia melihat ke cermin, dia rasa seperti menjadi orang lain sepenuhnya. Adakah dia pernah membayangkan dirinya dalam keadaan ini setahun yang lalu? Dia mengangkat kotak alatnya dan menaiki lift. Semasa naik ke tingkat 12, dia menyusun kerja-kerja yang perlu dilakukan hari ini dalam fikirannya, pemeriksaan penghawa dingin, pemeriksaan kemudahan tandas, dan pengesahan keadaan kebersihan setiap tingkat. Walaupun tugasnya monoton, Kenji melaksanakannya dengan jujur. Pukul 8 pagi, para eksekutif mula datang seorang demi seorang. Apabila pintu lift terbuka, Michael Thompson muncul. Pengarah teknikal berusia 35 tahun itu, setinggi 185 cm dengan rambut perang yang rapi, sentiasa memakai sut mewah. Di sebelah Michael adalah Emily Johnson. Wanita berusia 25 tahun itu mempunyai rupa yang tajam, mirip dengan bapaknya, ketua pegawai eksekutif. Namun, kelihatan ada jarak halus antara dia dan Michael. Emily, bagaimana kalau restoran Perancis yang baru dibuka untuk makan malam ini? Saya dengar Chef Michelin 2 bintang akan datang, suara Michael penuh keyakinan. Tetapi reaksi Emily dingin. Maaf, Michael, saya sibuk menyiapkan pembentangan hari ini. Kenji sedang memeriksa penghawa dingin di sudut koridor, tetapi dia terdengar perbualan mereka. Dia tidak terlepas melihat ekspresi jengkel di wajah Michael. Dia telah melihat adegan seperti ini berkali-kali sepanjang tahun. Michael ternampak Kenji. Ekspresinya seperti biasa, mengabaikan juru teknik pembaikan itu. Hei, kenapa panas sangat nih? Penghawa dingin tidak berfungsi dengan baik ke? Suara Michael bercampur dengan kejengkelan. Kenji mengangkat mukanya dan menjawab dengan sopan, saya sedang memeriksanya sekarang.
Saya akan laraskan tetapan suhu. Cepatlah. Kamu tahu pelabur Jerman akan datang hari ini kan? Michael melayan Kenji seolah-olah dia mesin. Dia bahkan tidak bertentang mata dengannya. Emily mengerutkan kening sedikit, tidak senang dengan sikap Michael, tetapi dia tidak berkata apa-apa. Perasaan bercampur baur melonjak di dada Kenji. Setahun yang lalu di Jerman, dia pasti akan membincangkan teknologi dengan orang seperti Michael pada kedudukan yang sama. Tetapi kini, dia terpaksa menahan diri. Dia tidak boleh kehilangan pekerjaan ini demi rawatan ibunya. Emily menuju ke pejabatnya di tingkat 9. Walaupun jawatannya adalah pengarah pemasaran, sebenarnya bekerja di syarikat bapanya adalah beban. Dia sentiasa perlu berhadapan dengan pandangan sebagai anak perempuan pengerusi. Di atas mejanya, bahan pembentangan hari ini menumpuk tinggi. Kontrak pelaburan Jerman bernilai $200 juta. Ia adalah perjanjian terbesar dalam sejarah syarikat. Jika berjaya, Johnson Technology boleh melonjak menjadi syarikat global. Emily memeriksa semula dokumen-dokumen itu. Sistem penyejukan bateri kereta elektrik yang inovatif, teknologi paten, rancangan pengeluaran, semuanya kelihatan sempurna. Tetapi dengan sifatnya, dia tidak akan berpuas hati sehingga dia memeriksa dan memeriksa semula. Semoga semuanya berjalan lancar, bisik Emily perlahan. Ujung jarinya sedikit menggigil. Ini adalah peluang penting untuk membuktikan kemampuannya kepada bapaknya. Waktu makan tengah hari, Kenji sedang membersihkan berhampiran makmal penyelidikan teknologi di tingkat 12. Melalui pintu kaca, dia dapat melihat sistem penyejukan bateri teknologi inovatif itu. Pipe dan sensor yang kompleks, sistem di mana cecair penyejuk beredar. Semuanya kelihatan terperinci di mata Kenji. Susunan penukar haba itu tidak cekap. Kecekapan penyejukan akan jatuh sekitar 20%. Terlintas di fikiran Kenji penyelesaian segera. Ini adalah kerana pengalamannya dalam teknologi penyejukan bateri yang dia kaji selama 3 tahun di Jerman. Namun, dia tidak berkata apa-apa. Siapa yang akan mendengar kata-kata juru teknik pembaikan? Di dalam makmal, juru teknik sedang membincangkan sesuatu yang serius dengan kepala mereka bersatu. Ekspresi mereka kelihatan muram. Ada sesuatu yang tidak kena. Kenji terus membersihkan sambil memasang telinga. Suhu terus meningkat. Kami telah menghidupkan kipas penyejuk pada kelajuan maksimum, tetapi ia tidak banyak membantu. Jika kami tidak dapat menyelesaikannya esok, ia akan menjadi masalah besar. Pada masa yang sama, Michael sedang memerhatikan Emily di pejabatnya. Keinginan jelas terpancar dalam pandangannya terhadap Emily yang kelihatan melalui dinding kaca. Tetapi bukan itu sahaja. Berkahwin dengan Emily bermaksud menjadi pewaris Johnson Technology. Bapa Michael mengendalikan syarikat pengeluaran kecil tetapi muflis beberapa tahun yang lalu. Kerana itu, Michael sentiasa mempunyai keinginan yang kuat untuk wang. Bagi dia yang berkemampuan tetapi tidak mempunyai latar belakang, Emily adalah peluang untuk mengubah hidupnya. Jika pembentangan hari ini berjaya, Emily juga akan melihat saya dengan cara yang berbeza, fikir Michael sambil mengira di kalkulator. Jika kontrak $200 juta itu dimeterai, bonusnya akan sangat besar dan dengan itu dia boleh mendekati Emily dengan lebih agresif. Pukul 6 petang, kebanyakan pekerja telah pulang. Namun, Emily masih di pejabat. Pembentangan esok terlalu penting. Makan malam di mejanya sudah sejuk dan bahunya terasa kaku. Kenji sedang mengelilingi tingkat 9 untuk pembersihan terakhir. Dia melihat cahaya bocor dari pejabat Emily. Melalui pintu kaca, dia melihat Emily menundukkan kepalanya. Dia bekerja keras begitu. Sebahagian hati Kenji terasa sakit. Dia juga bekerja dengan semangat yang sama setahun yang lalu. Dia teringat masa-masa dia meneliti sepanjang malam di Jerman. Tetapi kini, ia adalah dunia yang berbeza. Kenji dengan senyap berjalan melalui koridor. Tiada siapa yang tahu pada masa itu bahawa segala-galanya akan berubah esok. Pukul 11 malam, makmal itu sunyi. Namun, di dalam sistem penyejukan bateri, masalah yang tidak kelihatan secara beransur-ansur semakin besar. Urat-urat halus penukar haba, ketidakseimbangan peredaran cecair penyejuk, seiring waktu, sistem itu semakin tertekan. Pada skrin monitor, graf suhu perlahan-lahan meningkat. Ia belum pada tahap amaran, tetapi esok pagi, semuanya akan berubah. Kontrak $200 juta
nasib syarikat, dan detik apabila bakat tersembunyi seorang lelaki akan terungkap semakin hampir. Musim luruh 2022, ibu pejabat BMW di Munich, Jerman, adalah pusat revolusi kereta elektrik. Di Menara Penyelidikan tingkat 15, Kenji bin Abdullah mempunyai makmalnya sendiri. Ruang seluas kira-kira 95 meter persegi itu dipenuhi dengan simulator termodinamik tercanggih, pencetak 3D, dan pelbagai peralatan pengukuran. Di atas meja Kenji, terdapat trofi anugerah inovator muda yang dianugerahkan oleh Persatuan Automobil Jerman. Ia adalah anugerah yang dia terima pada usia 28 tahun. Rakan sekerjanya memanggilnya cooling genius, jenius penyejukan. Teknologi penyejukan bateri yang dia bangunkan adalah standar tertinggi dalam industri. Dengan sistem ini, jangka hayat bateri telah meningkat sebanyak 60%, kata rakan sekerja Jerman, Hans, dengan suara teruja. Nombor-nombor menakjubkan muncul di skrin monitor yang menunjukkan hasil ujian. Prestasi yang jauh lebih baik daripada sistem penyejukan sedia ada. Dada Kenji dipenuhi dengan kebanggaan. Ini adalah hasil penyelidikannya siang dan malam selama 3 tahun. Dia merasakan hujung jarinya berdenyut. Dengan teknologi ini, dia dapat mengubah sepenuhnya pasaran kereta elektrik. Rumah Kenji adalah kediaman mewah yang terletak di pusat bandar yang makmur. Ruang tamu yang luas dengan siling tinggi, dapur gaya moden, dan balkoni dengan pemandangan Alps, ia adalah ruang seperti impian. Gajinya adalah 8.500 euro sebulan. Dia juga mempunyai BMW yang disediakan syarikat, dan dia mampu melancong ke Italia dan Spanyol semasa cuti musim panas. Pada hujung minggu, dia menghabiskan masa di Dewan Bir di pusat bandar bersama rakan sekerja. Mereka minum Weissbier, bir tradisional Jerman, sambil mengadakan perbincangan hangat mengenai teknologi otomotif. Kemahiran bahasa Jerman Kenji juga semakin meningkat dari hari ke hari, dan dia bergaul secara semula jadi dengan penduduk tempatan. Kenji, kamu betul-betul macam orang Jerman. Rakan sekerjanya bergurau, kerana personalitinya yang tepat dan teliti sangat sesuai dengan budaya Jerman. Setiap petang Ahad, Kenji membuat panggilan video kepada ibunya. Oleh kerana perbezaan waktu, di Seattle adalah waktu pagi. Ibunya selalu muncul dengan senyuman ceria, tetapi Kenji dapat merasakan kesendirian yang tersembunyi di sebalik senyuman itu. Kenji, bagaimana cuaca di sana? Suara ibunya sentiasa penuh kemesraan. Tetapi Kenji tahu betapa sukarnya hidup bersendirian. Ibu, tahun depan saya pasti akan jemput ibu ke Jerman. Pemandangan di sini sangat cantik. Apabila Kenji berkata demikian, ibunya menggelengkan kepala. Tidak apa Kenji, kejayaan kamu adalah kegembiraan terbesar bagi ibu. Ibunya yang kelihatan di skrin video kelihatan lebih kurus daripada setahun yang lalu. Namun, Kenji hanya menganggapnya sebagai faktor usia. Dia tidak pernah membayangkan bahawa ada penyakit serius. Pada hari Jumaat, 17 Mac 2023, pukul 8 malam, Kenji sedang menguji algoritma penyejukan baharu di makmalnya. Petang di Munich senyap, dan hanya beberapa orang yang tinggal di menara penyelidikan. Telepon bimbitnya berdering. Saat skrin menunjukkan ibu, jantung Kenji berdegup kencang. Ibunya biasanya tidak menelpon dahulu. Kenji selalu menelpon untuk bertanya kabar, jadi tangannya sedikit menggigil. Dia merasakan firasat yang tidak menyenangkan. Hello, ibu? Kenji, ibu sudah menjalani pemeriksaan di hospital. Suara ibunya berbeza daripada biasa. Suaranya menggigil. Mulut Kenji terasa kering. Ada apa? Ada yang tidak kena? Paru-paru saya tahap 2. Dan saya perlu menjalani kemoterapi dan radioterapi. Pada saat itu, dunia Kenji terbalik sepenuhnya. Semua bunyi di makmal terhenti. Bunyi kipas komputer, bunyi tapak kaki di koridor, bahkan bunyi nafasnya sendiri pun tidak kedengaran. Telepon hampir terlepas dari tangannya. Kakinya terasa lemah, dan dia terduduk di kerusi. Kepalanya terasa kosong. Ibu, apa? Apa maksud semua ini? Suara Kenji menggigil. Pandangannya kabur. Semua kejayaan yang telah dia bina selama 3 tahun menjadi tidak bermakna dalam sekelip mata. Doktor kata ada kemungkinan jika saya mendapat rawatan awal, tapi susah kalau seorang diri. Hati Kenji terasa seperti terkoyak mendengar kata-kata ibunya.
Kanser paru-paru tahap 2 bermakna peluang untuk sembuh adalah sekitar 50%. Ia bukan tanpa harapan sama sekali, tetapi situasinya sama sekali tidak mudah. Selepas memutuskan panggilan, Kenji menundukkan kepalanya ke meja. Kenangan zaman kanak-kanak melintas seperti gelombang. Selepas bapaknya meninggal dalam kemalangan kereta, ibunya membesarkan Kenji sendirian. Dia bekerja di restoran tempatan pada siang hari dan membersihkan bangunan pada waktu malam untuk menampung yuran pengajiannya. Kenji, belajar bersungguh-sungguh dan jadilah orang yang hebat. Itulah kata-kata ibunya ketika Kenji enggan belajar pada usia 15 tahun. Pada masa itu, tangan ibunya kasar kerana kerja, tetapi Kenji masih ingat jelas bagaimana tangan itu membelai kepalanya. Semasa di universiti, dia mempertimbangkan untuk menangguhkan pengajian kerana kekurangan yuran. Pada masa itu, ibunya mengambil pinjaman bank untuk memastikan Kenji dapat tamat belajar. Ibu tak apa-apa, kamu cuma perlu fokus belajar. Dia selalu berkata begitu, menyembunyikan pengorbanannya. Malam itu, Kenji tidak dapat tidur. Dia berbaring di katil, menatap siling sambil merenung. Di luar tingkap, pemandangan malam Munich terbentang indah, tetapi Kenji tidak melihat apa-apa. Dua pilihan berputar di kepalanya. Meneruskan kerjaya yang berjaya di BMW atau kembali ke sisi ibunya. Satu bermaksud semua yang telah dia bina sehingga kini. Pengiktirafan rakan sekerja, gaji tinggi, masa depan yang cerah. Tetapi di sisi lain, ada orang yang paling berharga di dunia baginya. Rawatan kanser, paru-paru, tahap 2, pasti memerlukan sekurang-kurangnya setahun. Kesan sampingan kemoterapi akan menyukarkan kehidupan seharian dan bantuan seseorang akan sangat diperlukan. Bagi ibunya yang sendirian, itu pasti akan menjadi masa yang sukar. Pada pukul 5 pagi, dia membuat keputusan. Walaupun hatinya sakit seperti terkoyak, dia tidak mempunyai pilihan lain. Saya mesti pergi. Berdiri di hadapan cermin bilik tidur, mata Kenji berkaca-kaca. Namun, di dalamnya juga terdapat tekad yang kuat. Ibunya telah mengorbankan seluruh hidupnya untuknya, dan kini tiba gilirannya untuk berkorban demi ibunya. Pagi itu, Kenji memohon temu janji dengan ketua jabatan. Rakan sekerja, termasuk Hans, kelihatan tidak percaya. Kenji, kamu betul-betul nak berhenti ke? Kamu ada masa depan yang cerah di hadapan. Itu kata-kata Dr. Miller, ketua jabatan. Kenji mengangguk. Kerongkongnya terasa tersekat, dan dia tidak dapat mengeluarkan kata-kata dengan betul. Keluarga adalah keutamaan, itulah kata-kata yang akhirnya keluar. Dr. Miller mengeluh sambil menepuk bahu Kenji. Akhir Mac adalah hari terakhir Kenji bekerja. Rakan sekerjanya mengadakan majlis perpisahan kecil. Ia adalah dewan bir yang biasa mereka kunjungi. Kenji, bila-bila masa kamu nak kembali, hubungi saja. Tempat kamu sentiasa ada, kata Hans dengan ikhlas. Rakan sekerja lain juga mengangguk, mereka semua mengakui kemampuan Kenji. Tetapi Kenji tahu, setelah dia pergi, sukar untuk kembali. Industri otomotif adalah bidang yang berubah dengan pantas. Walaupun hanya setahun atau 2, sukar untuk mengikuti tren teknologi. Terima kasih, Hans. Terima kasih banyak. Mata Kenji berkaca-kaca. Dia tidak menyangka perpisahan dengan rakan sekerja yang telah bekerja bersamanya selama 3 tahun akan sesukar ini. Pada 5 April, Kenji menaiki pesawat dari lapangan terbang Munich ke Seattle. Pemandangan bumi Jerman yang dilihat dari tingkap pesawat semakin menjauh. Kenangan 3 tahun lalu melintas serentak. Di tangannya ada sekeping nota dengan kandungan panggilan terakhir ibunya. Kenji, maafkan ibu. Rasa macam merosakkan hidup kamu. Ibunya rasa bersalah, tetapi Kenji tidak pernah berfikiran begitu sedikit pun. Ibunya sakit bukan salah sesiapa. Semasa pesawat terbang tinggi di langit, Kenji menguatkan semangatnya. Kehidupan gemilangnya di Jerman telah berakhir, tetapi permulaan baharu menantinya. Jika dia dapat merawat ibunya dan bangkit semula, itu sudah cukup. Namun, Kenji tidak tahu pada masa itu bahawa setahun kemudian, dia akan bekerja memakai uniform juru teknik pembaikan, dan bahawa dalam proses itu, dia akan bertemu cinta sejati. Hari ini, Isnin, 18 Mac 2024, pukul 7 pagi, ibu pejabat Johnson Technology lebih tegang daripada biasa.
Di lobi, bendera Jerman dan Amerika digantung bersebelahan dan pengawal keselamatan kelihatan lebih berjaga-jaga daripada biasa. Emily telah berada di syarikat sejak pukul 6 pagi membuat pemeriksaan terakhir. Dia memakai sut hitam dan rambutnya diikat rapi, tetapi hujung jarinya sedikit menggigil. Ini adalah cabaran terakhir bagi projek yang telah dia persiapkan selama 3 tahun. Kalau hari ini berjaya, bisik Emily perlahan. Suaranya penuh dengan kerinduan. Ini adalah peluang untuk menunjukkan kemampuannya kepada bapanya dan detik untuk melonjakkan syarikat menjadi syarikat global. Pukul 8 pagi, delegasi pelabur Jerman tiba dari lapangan terbang Seattle. Ia adalah 5 orang eksekutif termasuk pengerusi Klaus Schmidt dari Heidelberg Group. Pelaburan $200 juta yang mereka putuskan adalah yang terbesar dalam sejarah Johnson Technology. Kami akan mengesahkan sama ada teknologi kereta elektrik Amerika benar-benar pada tahap yang kami cari, kata pengerusi Klaus dengan suara dingin dan tenang. Ia menunjukkan perfeksionisme industri otomotif Jerman. Walaupun kata-kata itu disampaikan melalui penterjemah, beratnya terasa sepenuhnya. CEO Robert Johnson menyambut mereka dengan hormat yang tertinggi. Namun, ekspresi orang Jerman itu masih ragu-ragu. Mereka tidak yakin dengan teknologi syarikat Amerika. Pukul 9.30 pagi, di Makmal, penyelidikan teknologi di tingkat 12, pemeriksaan terakhir sedang dijalankan. Sistem penyejukan bateri kereta elektrik bernilai $10 juta terletak di tengah meja. Pipe dan sensor yang kompleks, serta tiup lut sinar di mana cecair penyejuk beredar, kelihatan seperti urat darah organisme hidup. Michael Thompson memeriksa sistem itu dengan ekspresi yakin. Sehingga semalam, semuanya sempurna. Suhu, tekanan, kelajuan peredaran, semua indikator berada dalam julat normal. Jangan risau, Emily. Sistem ini sempurna, suara Michael penuh keyakinan. Namun, keyakinan itu ditakdirkan untuk hancur berkecai tidak lama lagi. Juru teknik juga bergerak sibuk. Mereka memasang monitor besar untuk pembentangan dan mengatur pelbagai peralatan pengukuran. Apabila semua persiapan selesai, pada pukul 10.15 pagi, sesuatu yang aneh berlaku semasa pemeriksaan sistem. Penggera berbunyi dari sensor suhu. Bunyi tajam memenuhi Makmal. Salah seorang juru teknik memeriksa monitor. Suhu di luar julat normal. Apa? Biar saya tengok. Michael segera mendekat. Lampu amaran merah berkelip di skrin. Suhu bateri melebihi 65 degrees. Padahal julat normal adalah di bawah 45 degrees. Hidupkan kipas penyejuk pada maksimum, arah Michael. Namun, walaupun kelajuan kipas ditingkatkan, suhu terus meningkat. Jelas ada masalah asas. 30 menit berlalu, tetapi masalah itu tidak dapat diselesaikan. Malah, ia menjadi lebih serius. Peredaran cecair penyejuk mula menjadi tidak teratur. Nampaknya ada masalah dengan pam peredaran, kata seorang juru tera muda dengan berhati-hati. Namun, Michael menggelengkan kepala. Tidak, pam berfungsi normal. Periksa semula penukar haba. Penilaian Michael salah. Namun, dia cuba mempertahankan kewibawaannya. Dia tidak dapat mengaku tidak tahu di hadapan bawahannya. Jam menunjukkan pukul 11. Dengan 1 jam sebelum pembentangan, sistem itu semakin tidak stabil. Suhu meningkat kepada 75 degrees Celcius. Dan bunyi aneh mula kedengaran dari cecair penyejuk. Di bilik mesyuarat di tingkat 11, Emily sedang berbual dengan pelabur Jerman. Namun, fikirannya sudah berada di Makmal penyelidikan teknologi di tingkat 12. Dia melihat juru teknik bergerak sibuk sejak tadi. Cik Johnson, kami boleh melihat demo dalam 30 menit, kan? Tanya pengerusi Klaus. Emily tersenyum paksa. Tentu saja. Juru teknik kami sedang membuat pemeriksaan terakhir. Namun, di dalam hatinya, dia cemas. Jantungnya berdebar dan telapak tangannya berpeluh. Dia merasakan sesuatu yang tidak kena. Dia menghantar email kepada Michael melalui telepon bimbitnya. Bagaimana keadaannya? Tetapi tiada jawaban. Semakin lama, perasaan cemasnya semakin membesar. Pukul 11.45 pagi, situasi terburuk berlaku. Sistem penyejukan bateri berhenti sepenuhnya. Dengan bunyi bising yang membosankan, peredaran cecair penyejuk terhenti. Semua monitor menunjukkan lampu amaran merah dan bunyi penggeram memenuhi Makmal.
Sial. Cis. Michael memaki hamun. Tiada jejak tingkah laku gentleman yang biasa. Dahinya berpeluh dingin dan bajunya basah lencun dengan peluh. Mulakan semula, mustahil, pengarah. Ia telah berhenti sepenuhnya. Wajah juruteknik pucat. Mereka perlu membuat demo di hadapan pelabur Jerman dalam 15 minit, tetapi sistem tidak berfungsi. Michael mencuba pelbagai kaedah. Mematikan dan menghidupkan semula kuasa, menukar cecair penyejuk, dan melaraskan semula sensor. Tetapi tiada kesan. Mungkin masalah perisian? Periksa juga bahagian perkakasan. Bagaimana kalau kita tukar papan induk utama? Cadangan-cadangan dari juruteknik melimpah ruah. Tetapi semuanya hanyalah spekulasi. Tiada siapa yang tahu punca sebenar. Peluh mengalir seperti hujan di dahi Michael. Kerjaya yang telah dia bina selama 5 tahun berada di ambang kehancuran dalam sekelip mata. Tambahan pula, egonya tidak membenarkannya menunjukkan diri yang tidak cekap di hadapan Emily. Tepat 5 minit selepas pukul 12, Emily naik ke tingkat 12. Demo belum bermula walaupun pelabur Jerman sedang menunggu. Saat dia membuka pintu bilik, wajah Emily menjadi pucat. Sistem itu telah berhenti sepenuhnya dan juruteknik kelihatan cemas dan berkerumun. Michael, bagaimana keadaannya? Suara Emily menggigil. Ini adalah saat projek yang telah dia persiapkan selama 3 tahun akan runtuh. Emily, maafkan saya. Tiba-tiba ada masalah dengan sistem. Michael mula membuat alasan, tetapi Emily tidak dapat mendengarnya. Pelabur $200 juta sedang menunggu di tingkat bawah. Hatinya sakit, dia tidak dapat bernafas dengan baik. Hujung jarinya terasa sejuk dan kakinya terasa lemah. Apa yang perlu kita lakukan? Boleh kita selesaikan sekarang? Michael tidak dapat menjawab soalan mendesak Emily. Sejujurnya, dia tidak tahu penyelesaiannya. Kalau kata bagi saya sedikit masa lagi. Tiada masa. Orang Jerman sedang menunggu sekarang. Suara Emily meninggi. Ini adalah sesuatu yang jarang berlaku baginya yang biasanya tenang kerana situasi tekanan melampau. Suara-suara tidak puas hati pelabur Jerman kedengaran dari bilik mesyuarat. Situasinya tidak boleh ditangguhkan lagi. Emily memandang ke koridor dengan hati yang putus asa. Pada masa itu, dia melihat Kenji yang memakai pakaian kerja berjalan melintas. Biasanya dia tidak akan melihatnya pun, tetapi sekarang dia berasa seperti ingin berpaut pada sesiapa sahaja. Pada saat itu, jeritan putus asa keluar dari mulut Emily. Langkah Kenji terhenti di koridor. Itu adalah saat dia mendengar jeritan putus asa Emily. Sepanjang tahun bekerja di syarikat ini, dia telah diabaikan berkali-kali, tetapi kali ini berbeza. Sesuatu yang hangat melonjak di dadanya. Saya boleh memperbaikinya. Suara Kenji tenang tetapi penuh keyakinan. Semua pandangan di bilik mesyuarat tertumpu kepadanya. Seorang juruteknik pembaikan dengan pakaian kerja telah tampil untuk memperbaiki sistem bernilai $10 juta. Kamu kata, kamu boleh baiki enjin ini. Baik, kalau kamu boleh baiki ini, saya akan kawin dengan kamu. Jeritan putus asa Emily memenuhi bilik mesyuarat. Itu adalah kata-kata yang keluar dari situasi tekanan melampau, tetapi semua orang terkejut. Ekspresi terkejut jelas terpancar di wajah CEO Robert Johnson. Pelabur Jerman saling berpandangan dan ketawa mengejek. Mereka tidak pernah melihat situasi yang tidak masuk akal seperti ini. Apa yang juruteknik pembaikan tahu? Seseorang berbisik perlahan. Namun, Kenji tidak gentar. Pengalamannya selama 3 tahun di BMW di Jerman memberinya keyakinan. Pengerusi Klaus berkata melalui penterjemah, "Adakah orang ini benar-benar memahami teknologi kami?" Kata-kata asal dalam bahasa Jerman lebih tajam. Namun, Kenji memahami bahasa Jerman dengan sempurna. Itu adalah hasil hidup di Munich selama 3 tahun. Saya memahami sistem Anda dengan sempurna, pengerusi Schmidt, jawab Kenji dalam bahasa Jerman yang fasih. Mata pengerusi Klaus membesar. Dia tidak menyangka seorang juruteknik pembaikan Amerika akan bercakap bahasa Jerman. Saya bekerja di ibu pejabat BMW selama 3 tahun. Saya adalah pakar sistem penyejukan bateri. Mendengar jawaban Kenji, bilik mesyuarat menjadi sunyi. Wajah Michael menjadi pucat. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Kenji melutut di hadapan sistem yang rosak. Dia menyentuh pipe dengan tangannya dan mendekatkan telinganya untuk mendengar bunyi.
Itu adalah gerakan mahir, seperti yang dilakukan oleh seorang profesional dengan pengalaman 30 tahun. Nampaknya ada udara masuk ke dalam saluran nombor 3 penukar haba. Itulah sebabnya peredaran cecair penyejuk menjadi tidak seimbang. Diagnosis Kenji tepat. Dia telah menemui punca yang Michael dan juruteknik tidak dapat temui dalam 3 jam hanya dalam 5 minit. Bagaimana kamu tahu itu? Tanya seorang jurutera muda dengan suara menggigil. Kenji menjelaskan dengan senyuman. Korak bunyinya berbeza. Apabila normal, ia berbunyi lembut, tetapi apabila ada udara masuk, ia berbunyi berderak secara berselang-seli. Pelabur Jerman saling berpandangan dengan terkejut. Kemampuan diagnosis yang begitu tepat tidak dimiliki oleh kebanyakan pakar. Michael panik, tidak tahu bagaimana untuk bertindak balas. Seorang juru teknik pembaikan telah menemui masalah yang dia tidak dapat temui dalam 3 jam dalam 5 minit, melukai egonya dan menjatuhkan maruahnya di hadapan Emily. Tak mungkin. Kami sudah periksa bahagian itu. Itu alasan Michael, tetapi Kenji sudah menunjukkan lokasi masalah dengan tepat. Lihat di sini. Anda boleh nampak gelembung udara di bahagian ini, kan? Ini adalah masalah yang disebabkan oleh injap pelepasan udara yang tidak berfungsi dengan baik. Penjelasan Kenji adalah terperinci dan logik. Juru teknik juga mengangguk seorang demi seorang. Penjelasan itu terlalu jelas. Kenji mengeluarkan alat-alat yang diperlukan dari kotak alatnya. Spana, kunci Allen, tolok tekanan, dia menggunakan semua alat itu dengan mahir. Mula-mula, saya akan melepaskan semua tekanan sistem. Kemudian, saya akan mengasingkan saluran pelepasan udara. Prosedur Kenji adalah tepat dan pantas. Itu adalah kerja yang telah dia lakukan ratusan kali di BMW selama 3 tahun. Pelabur Jerman semakin menunjukkan minat terhadap profesionalismenya. Pengerusi Klaus berbisik kepada rakan sekerjanya dalam bahasa Jerman, orang ini pakar sebenar. Gerak tangannya sama seperti juru teknik kita. Kenji terdengar kata-kata itu, tetapi dia tidak menunjukkan reaksi. Dia terus menumpukan perhatian pada kerjanya. Setelah 30 menit berlalu, semua orang kagum dengan kemahiran Kenji. Dia mengendalikan sistem penyejukan yang kompleks seolah-olah ia adalah sebahagian daripada badannya sendiri. Pelepasan udara selesai. Sekarang, saya akan menyuntik semula cecair penyejuk. Apabila Kenji memutar injap, sistem mula mengeluarkan bunyi lembut. Ia adalah bunyi normal yang sama sekali berbeza daripada tadi. Salah seorang juru teknik Jerman berkata kepada pengerusi Klaus, "Pengerusi, orang ini adalah pakar sebenar. Juru teknik terbaik kami pun tidak dapat menyelesaikannya secepat ini." Dahi Kenji berpeluh, tetapi ekspresinya masih tenang. Pembaikan seperti ini adalah rutin baginya. Setelah 1 jam 30 menit, Kenji berdiri dan berkata sambil menunjuk ke sistem. Dia mengibas tangannya. "Selesai. Coba uji." Emily menekan butang mula dengan tangan yang menggigil. Sistem mula beroperasi dengan lancar. Semua indikator berada dalam julat normal dan suhu kekal stabil. "Ya Tuhan." Michael menatap monitor dengan ekspresi tidak percaya. Masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam 3 jam telah diselesaikan dengan lancar. Yang lebih mengejutkan adalah prestasi. Selepas Kenji membuat pelarasan, kecekapan sistem meningkat sebanyak 15%. Ia adalah prestasi yang lebih baik daripada nilai reka bentuk asal. Pengerusi Klaus memeriksa sistem itu secara langsung. Bagi matanya yang telah bekerja dalam industri otomotif selama 40 tahun, ia adalah pembaikan yang sempurna. Hebat, pengerusi Klaus meletupkan kekagumannya. Pelabur Jerman lain juga mengangguk. Dengan teknologi seperti ini adalah tahap yang kami cari. Mari kita teruskan dengan kontrak. Walaupun kata-kata itu melalui penterjemah, semua orang di bilik mesyuarat bersorak. Itu adalah saat kontrak $200 juta dimeterai. Emily menatap Kenji dengan ekspresi tidak percaya. Dia adalah penyelamat yang muncul pada saat putus asa. Wajah Michael menjadi pucat lesi. Itu adalah saat ketidakcekapannya terbongkar dengan jelas. Tambahan pula, dia telah kehilangan muka sepenuhnya di hadapan Emily. Kenapa? Kenapa juru teknik pembaikan? Michael berbisik, tetapi tiada siapa yang peduli dengan kata-katanya. Semua pandangan tertumpu kepada Kenji. Pelabur Jerman mula menyoal Kenji secara langsung. "Projek apa yang Anda kendalikan di BMW?"
Saya berada dalam pasukan pembangunan sistem penyejukan untuk kereta elektrik siri E. Mendengar jawaban Kenji, mata pengerusi Klaus bersinar. Siri E BMW adalah kemuncak teknologi tertinggi yang dibanggakan Jerman. Pembentangan berakhir dengan kejayaan besar. Pelabur Jerman memberikan penilaian yang lebih tinggi daripada yang dijangkakan, dan syarat kontrak juga disesuaikan menjadi lebih menguntungkan. Emily berdiri di hadapan Kenji dan berkata, "Terima kasih banyak. Kalau bukan kerana awak." Kenji mengangguk. Di matanya, keyakinan dirinya setahun yang lalu di Jerman kembali. Saya hanya melakukan apa yang sepatutnya. Tetapi semua orang tahu, ini bukan perkara biasa, tetapi satu keajaiban. Dan lelaki yang mencipta keajaiban ini bukan sekadar juru teknik pembaikan biasa. CEO Robert Johnson menatap Kenji sambil berfikir, "Saya tidak boleh melepaskan orang ini. Dia adalah protagonis sebenar yang telah memeterai kontrak paling penting dalam sejarah syarikat." Hanya Michael yang seorang diri di sudut mengepal tangannya erat. Dia merasakan kedudukannya dalam bahaya, dan bahawa pandangan Emily telah berubah sepenuhnya. Selepas pembentangan selesai dan pelabur Jerman pergi, keheningan aneh menyelubungi bilik mesyuarat. CEO Robert Johnson memandang Kenji dan mula berbicara, "Encik Kenji, adakah anda benar-benar bekerja di BMW?" Kenji mengangguk. Tiada sebab untuk menyembunyikannya lagi. Malah, lebih baik untuk bercakap jujur. Dari 2020 hingga 2023, saya berada dalam pasukan RD di Ibu Pejabat. Reka bentuk sistem penyejukan bateri kereta elektrik adalah bidang kepakaran saya. Wajah Emily menjadi pucat. Dia menyedari betapa dia telah mengabaikan seseorang selama setahun. Dia berasa seperti hatinya jatuh. Tapi kenapa? Kenapa di sini sebagai juru teknik pembaikan? Ibu saya menghidap kanser paru-paru. Susah untuk dia menjalani rawatan sendirian, jadi saya kembali. Penjelasan Kenji yang tenang membuat bilik mesyuarat senyap. Ia adalah kisah seorang lelaki yang meninggalkan kejayaan demi keluarganya. Emily tidak dapat bangun dari kerusinya. Kakinya terasa lemah. Kenangan setahun dia melayan Kenji, seperti orang halimunan melintas seperti gelombang. Saat-saat dia tidak bertentang mata dengannya apabila mereka berselisih di koridor. Saat-saat dia tidak berkata apa-apa apabila Michael memarahinya. Semuanya memalukan. "Saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf." Suara Emily menggigil. Matanya berkaca-kaca. Dia menyadari betapa dia telah terperangkap dalam prasangka. Kenji menggelengkan kepalanya. "Tidak apa. Sesiapapun akan begitu. Anda tidak tahu situasinya." Kata-kata murah hati Kenji membuat hati Emily semakin sakit. Dia berasa sangat kecil kerana telah mengabaikan orang seperti ini selama setahun. Michael mengepal tangannya erat di sudut. Situasi telah berubah sepenuhnya. Seorang juru teknik pembaikan telah menyelesaikan masalah yang dia tidak dapat selesaikan dalam 3 jam, dalam 1 jam. Masalah yang lebih besar adalah reaksi Emily. Pandangannya terhadap Kenji telah berubah sepenuhnya. Itu adalah ekspresi bercampur rasa hormat dan maaf. Bajingan ini merampas tempat saya." Penggera berbunyi di kepala Michael. Perkahwinan dengan Emily, harta keluarga Johnson, semua rancangannya berada di ambang kehancuran. "Jadi, apa yang akan Anda lakukan sekarang?" Michael bertanya dengan berhati-hati. Jelas bahawa kedudukannya akan terancam jika Kenji kekal di syarikat itu. Robert Johnson CEO melangkah ke hadapan. Naluri korporatnya berfungsi. "Encik Kenji, adakah Anda bersedia untuk bekerja secara rasmi di syarikat kami? Saya ingin menawarkan jawatan pengarah teknikal." Kenji sedikit teragak-agak. Dia telah menghabiskan setahun sebagai juru teknik pembaikan dan terbiasa dengan kehidupan yang sederhana. "Saya ingin mendengar syaratnya. Gaji tahunan $150,000, bonus prestasi, dan sokongan penuh untuk kos rawatan ibu Anda." Mata Kenji bersinar mendengar tawaran Robert. Rawatan ibunya adalah kebimbangan terbesarnya dan beban itu akan berkurangan. Emily juga terkejut melihat bapanya. $150,000 adalah setara dengan gaji tahunan Michael. CEO Robert membentangkan gambaran yang lebih besar. "Dan Encik Kenji, ada satu lagi tawaran. Adakah Anda ingin mengetuai projek pembangunan kereta elektrik generasi akan datang syarikat kami?" Mata Kenji bersinar. Ini adalah tawaran yang tidak dijangka.
Kereta elektrik generasi akan datang, pelabur Jerman kagum dengan teknologi kami hari ini. Mereka merancang untuk mencadangkan projek yang lebih besar. Ia adalah projek pembangunan teknologi kereta elektrik global bernilai $500 juta selama 5 tahun. Semua orang di bilik mesyuarat menahan nafas. $500 juta adalah projek gergasi yang tidak dapat dibayangkan. Pengalaman Encik Kenji di BMW adalah keyakinan kami. Teknologi kereta elektrik mewah yang memenuhi standar Eropah, itulah yang kami perlukan. Michael berpura-pura mengucapkan tahniah, tetapi di dalam hatinya, kemarahan membara. Dia perlu membuat rancangan. Tahniah, Encik Kenji, saya berbesar hati untuk bekerja dengan Anda. Namun, di mata Michael yang berjabat tangan, terdapat cahaya dingin. Dia sedang berfikir cara untuk menyingkirkan Kenji. Ibunya sakit, jadi ada kelemahan. Kegelapan mula menyelubungi fikiran Michael. Dia bertekad untuk menggunakan apa sahaja cara. Selepas mesyuarat berakhir, Michael kembali ke pejabatnya. Dia mengunci pintu dan duduk di hadapan komputer. Kenji bin Abdullah, ibunya kanser paru-paru. Michael mula mencari kenalan yang boleh menyiasat maklumat pribadi. Dia terpaksa mencari kelemahan Kenji, walaupun dengan cara yang tidak sah. Projek $500 juta itu milik saya. Di mata Michael, terdapat cahaya yang kejam. Dia sanggup melakukan apa sahaja demi Emily dan Wang. Kos rawatan ibu adalah kelemahan. Jika saya menggunakannya, senyuman jahat terukir di bibir Michael. Ibu, ada berita baik. Suara ceria Kenji disampaikan kepada ibunya yang terbaring di hospital. Betulkah? Ada apa? Saya telah diamanahkan dengan projek besar di syarikat. Sekarang saya tidak perlu risau tentang kos rawatan dan saya diiktiraf sebagai jurutera yang sebenar. Kenji gembira. Ia terasa seperti masa-masa sukar setahun setengah akhirnya berakhir. Namun, dia tidak tahu bahawa ujian sebenar akan bermula sekarang dan betapa dahsyatnya musuh bernama Michael itu. 2 minggu telah berlalu sejak Kenji dilantik sebagai pengarah teknikal Pusat R&D yang baru dipindahkan ke tingkat 12 penuh dengan semangat. Peralatan terkini, ruang kerja yang luas, dan projek yang berkembang pesat di bawah pimpinan Kenji yang profesional. Emily hampir setiap hari melawat pusat R&D. Dia seronok memerhatikan proses kerja Kenji. Cara dia menumpukan perhatian, pendekatan sistematiknya untuk menyelesaikan masalah, semuanya mengagumkan. Encik Kenji, reka bentuk ini 30% lebih cekap daripada sistem sedia ada, kata Emily dengan kagum sambil melihat monitor. Kenji menjelaskan dengan senyuman. Ini adalah gabungan teknik yang saya pelajari di BMW dengan idea baharu. Saya mengubah sepenuhnya kaedah penyebaran haba. Perbualan mereka menjadi semula jadi dan selesa. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan 2 minggu lalu. Pada masa itu, telefon kecemasan datang dari CEO Robert. Encik Kenji, Emily, datang ke bilik mesyuarat sekarang. Ada berita dari Jerman. Apabila mereka berdua tiba di bilik mesyuarat, wajah Robert penuh dengan kegembiraan. Pengerusi Klaus sendiri menelepon. Dia ingin mencadangkan perkongsian untuk memasuki pasaran kereta elektrik seluruh Eropah. Ia adalah projek berskala $1 bilion selama 5 tahun. Emily menarik nafas dalam-dalam. $1 bilion adalah projek terbesar dalam sejarah syarikat. Ada syaratnya. Encik Kenji mesti mengetuai projek itu. Mereka sepenuhnya mempercayai kemampuan teknologi Encik Kenji. Kenji terkejut. Dia tidak yakin sama ada dia boleh mengendalikan projek sebesar itu sendirian. Sementara itu, wajah Michael yang mencuri dengar perbualan ini melalui video menjadi bengkok. Dia mengepal tangannya erat dan mengetap giginya. Projek $1 bilion itu untuk bajingan itu. Bodoh. Michael telah menunggu peluang seperti ini sepanjang 5 tahun bekerja di syarikat ini. Tetapi tiba-tiba seorang juru teknik pembaikan muncul dan mengambil segalanya. Emily pun sudah berubah sepenuhnya. Kalau tiada bajingan itu, rancangan berbahaya terlintas di fikiran Michael. Sudah tiba masanya untuk menggunakan kelemahan Kenji. Malam itu, Michael bertemu dengan seorang penyiasat persendirian. Di sudut kedai kopi, dia menyerahkan sampul surat sambil berbisik, siasat lebih lanjut tentang ibu Kenji bin Abdullah. Hospital, kos rawatan, semuanya. 3 hari kemudian, Kenji menerima panggilan dari hospital. Encik Kenji,
Keadaan ibu Anda tiba-tiba memburuk. Sila datang segera. Wajah Kenji menjadi pucat. Telefon hampir terlepas dari tangannya. Apabila Kenji tergesa-gesa mengemas barangnya untuk meninggalkan syarikat, Michael muncul di koridor. "Encik Kenji, ada apa?" "Wajah Anda nampak tidak sihat." Suara Michael penuh dengan keprihatinan palsu. "Ibu saya perlu menjalani pembedahan kecemasan. Saya perlu ke hospital sekarang." "Oh, saya faham. Tapi, sokongan kos rawatan syarikat hanya meliputi rawatan biasa dan pembedahan kecemasan tidak termasuk." Kata-kata Michael membuat hati Kenji jatuh. Situasi itu memerlukan $50,000 yang sangat besar. "Namun, saya ada cara untuk membantu." Michael tersenyum licik. "Saya akan meminjamkan $50,000 secara pribadi. Sebagai balasan, Anda tarik diri dari projek Eropah." Kenji menatap Michael dengan ekspresi tidak percaya. "Apa yang awak cakap ni mudah saja. Serahkan jawatan ketua projek Eropah kepada saya. Jika Anda berbuat demikian, saya akan menyelesaikan kos pembedahan ibu Anda dan saya akan menanggung kos rawatan tambahan." Tawaran Michael seperti bisikan syaitan. Ia mencetuskan konflik antara cinta Kenji terhadap ibu bapanya dan keluarganya. "Tiada masa, ibu awak dalam bahaya, kan? Buat keputusan sekarang," Michael menekan. Kenji menatap keluar tingkap. Dia dapat melihat hospital tempat ibunya menunggu. "Baiklah, saya akan lepaskan projek itu." Suara Kenji menggigil. Ia adalah saat dia melepaskan peluang yang dia bayangkan dan bergegas ke hospital. Keesokan harinya, Kenji membuat pengumuman mengejutkan di bilik mesyuarat. "Maaf, tetapi saya menarik diri dari projek Eropah." Robert dan Emily terkejut. "Kenapa? Ada apa-apa berlaku ke?" Emily bertanya dengan cemas. Ekspresi Kenji tidak seperti biasa. "Ada masalah pribadi." Michael akan mengambil alih. Michael tersenyum puas dan melangkah ke hadapan. "Saya akan bekerja keras." Encik Kenji nampaknya sedang melalui masa yang sukar. Namun, Emily merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Dia tidak dapat menerima bahawa Kenji, yang bersemangat dengan projek itu sehingga semalam, tiba-tiba menyerah. Seminggu selepas Michael mengambil alih projek itu, masalah meletus. Kesalahan teknikal berlaku semasa mesyuarat video dengan pasukan Jerman. Reka bentuk ini sepenuhnya salah. Pengerusi Klaus marah. Reka bentuk yang dicadangkan oleh Michael tidak memenuhi standar BMW. "Saya minta maaf, saya akan meninjau semula." Michael membuat alasan sambil berpeluh dingin, tetapi kekecewaan pasukan Jerman sangat besar. "Di mana Encik Kenji bin Abdullah? Kami ingin bercakap dengannya secara langsung." Wajah Michael menjadi pucat. Itu adalah saat dia menyedari bahawa projek itu tidak dapat diteruskan tanpa Kenji. Emily mula menyiasat dengan syak wasangka. Penarikan diri Kenji yang tiba-tiba dan tingkah laku mencurigakan Michael. Pasti ada kaitan. Apabila dia memeriksa rekod hospital, dia menemui fakta yang mengejutkan. Kos pembedahan ibu Kenji telah dibayar dan sumbernya adalah akaun pribadi Michael. "Tidak mungkin." Michael mengancam Encik Kenji. Jantung Emily berdebar kencang. Jika itu benar, Emily menyiasat lebih dalam. Dia memerhatikan tingkah laku Michael dan menyiasat jejak yang ditinggalkan di komputernya. Akhirnya, Emily menemui bukti yang menentukan. Rekod email dengan penyiasat persendirian yang tertinggal di komputer Michael. Siasatan maklumat ibu Kenji bin Abdullah selesai. Boleh mengancam dengan bebanan kos hospital. Tangan Emily menggigil. Dia menyedari betapa kejamnya Michael. Tetapi pada masa yang sama, kemarahan melonjak. Betapa sukarnya Kenji. Betapa dia terpaksa meninggalkan impiannya demi keluarganya. Ini terlalu melampau. Emily segera memutuskan untuk mencari Kenji. Dia perlu memberitahu kebenaran dan menghalang konspirasi Michael. Namun, dia tidak tahu bahawa Michael sedang menyediakan perangkap yang lebih besar dan bahawa dia sedang merancang rancangan terakhir untuk menghancurkan Kenji sepenuhnya. Kenji juga, di koridor hospital sambil menjaga ibunya, tertanya-tanya adakah keputusannya betul. Kesihatan ibunya sebagai balasan untuk meninggalkan impiannya. Adakah ini yang terbaik? Emily mencetak bukti email Michael dan menuju ke hospital. Tangannya yang memegang stereng menggigil. Hatinya sakit memikirkan betapa sukarnya Kenji.
Apabila dia menemui Kenji di koridor hospital, dia sedang duduk di kerusi dengan kepala ditundukkan. Jelas dia telah berjaga malam untuk menjaga bilik ibunya. Janggutnya panjang dan lingkaran hitam di bawah matanya tebal, membuatnya kelihatan menyedihkan. Encik Kenji, suara berhati-hati Emily membuat Kenji mengangkat mukanya. Dia kelihatan terkejut. Cik Emily, kenapa di sini? Saya telah mengetahui apa yang Michael lakukan. Emily menyerahkan email yang dicetaknya kepada Kenji. Wajah Kenji secara beransur-ansur mengeras. Apa ini? Suara Kenji menggigil. Melihat bukti konspirasi terancang Michael terbongkar dengan jelas, kemarahan memenuhi seluruh badannya. Dia menyiasat ibu saya dan mengancam saya. Penumbuk Kenji digenggam erat. Dia selalu menganggap Michael sebagai orang jahat, tetapi dia tidak tahu dia sejahat ini. Saya benar-benar menyerahkannya demi ibu saya. Mata Kenji berkaca-kaca. Hakikat bahawa kebaikannya telah dieksploitasi terlalu menyakitkan. Emily meletakkan tangannya di bahu Kenji. Encik Kenji tidak salah. Michael terlalu licik. Kenji terdiam sebentar sebelum membuka mulutnya. Cik Emily, sila beri salam kepada ibu saya. Emily teragak-agak. Dia tertanya-tanya, adakah tidak apa-apa untuk memberi salam secara tiba-tiba? Boleh ke? Saya banyak bercerita tentang Cik Emily kepada ibu. Dia ingin berjumpa dengan awak. Kenji membuka pintu bilik hospital. Ibunya yang terbaring di katil telah menanggalkan topeng oksigen, tetapi masih kelihatan sangat lemah. Ibu, Cik Emily datang. Dia anak perempuan CEO syarikat. Oh, dia ke? Suara ibunya lemah tetapi hangat. Dia tersenyum melihat Emily. Selamat pagi. Saya Emily Johnson. Apabila Emily memberi salam dengan sopan, ibunya menghulurkan tangannya. Kenji selalu bercakap baik tentang awak. Dia kata awak seorang yang sangat berdedikasi. Hati Emily terasa hangat. Dia bersyukur Kenji bercakap baik tentangnya. Kenji adalah anak yang baik sejak kecil. Selepas ayahnya meninggal, dia hanya risaukan ibunya. Kata-kata ibu membuat Emily menatap Kenji. Dia malu dan memalingkan muka. Apabila saya mendapat berita dia berjaya di Jerman, betapa gembiranya saya. Tetapi dia meninggalkan segalanya dan kembali apabila saya kata saya sakit. Mata ibu Kenji berkaca-kaca. Saya minta maaf, saya tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Rasa macam merosakkan hidup anak saya. Tidak puan, kata Emily dengan ikhlas. Encik Kenji adalah orang yang benar-benar hebat. Hati yang mencintai keluarga. Di mana lagi boleh kita jumpa orang seperti itu? Kenji menatap Emily dengan ekspresi terkejut mendengar kata-katanya. Dia dapat merasakan keikhlasan. Terima kasih kepada Encik Kenji. Syarikat kami telah mencapai kejayaan besar. Ibu patut berbangga dengannya. Senyuman terukir di wajah ibu Kenji. Betul ke? Kenji, saya berguna. Keluar dari bilik hospital, Emily dan Kenji kembali berbual di koridor. Kita tidak boleh membiarkan ini berterusan, kata Kenji sambil berdiri. Walaupun biasanya berwatak lembut, kali ini berbeza. Michael mesti menerima hukuman. Emily juga mengangguk. Saya akan bantu. Mari kita dedahkan semua kejahatan Michael bersama-sama. Mereka berdua duduk di kafe dan membuat rancangan konkret. Emily mengeluarkan komputer riba sambil berkata, mula-mula, kita perlukan lebih banyak bukti. Pasti ada bahan lain di komputer Michael. Kenji mengangguk. Dan kita mesti memberitahu pelabur Jerman tentang kebenaran bahawa Michael merosakkan projek itu. Keesokan paginya, Emily tiba awal di pejabat dan mencari pejabat Michael. Itu adalah sebelum Michael tiba. Apabila dia menghidupkan komputer dan memeriksa fail-fail, kandungan yang lebih mengejutkan muncul. Butiran perbelanjaan yang dibayar kepada penyiasat persendirian, rancangan terperinci untuk menjatuhkan Kenji. Orang ini betul-betul. Emily menyalin segala-galanya ke USB. Tangannya menggigil, tetapi dia bertahan. Pada masa itu, bunyi tapak kaki kedengaran dari koridor. Michael telah tiba awal. Emily dengan cepat mematikan komputer dan beredar dari tempat duduknya. Emily, apa yang kamu buat di sini sepagi ini? Michael bertanya dengan syak wasangka. Emily menjawab dengan tenang. Oh, saya datang untuk memeriksa dokumen projek. Kenji dan Emily menghubungi pengerusi Klaus secara langsung. Melalui persidangan video, mereka memberitahu kebenaran secara rahsia tanpa pengetahuan Michael. Sungguh mengejutkan.
Saya tidak sangka Michael begitu. Ekspresi pengerusi Klaus menjadi serius. Kami ingin bekerja dengan Encik Kenji dari awal. Terdapat perbezaan yang jelas dalam kemampuan teknologi. Kenji mengangguk. Saya akan meninjau semula reka bentuk yang dihantar oleh Michael. Pasti ada banyak bahagian yang perlu diperbetulkan. Kalau begitu, mari kita adakan mesyuarat rasmi esok. Kali ini tanpa Michael. Kenji dan Emily bersetuju dengan cadangan pengerusi Klaus. Michael merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Emily dan Kenji asyik berbisik dan hubungan dari pihak Jerman juga terputus. Sudah terbongkar ke? Tidak, pasti tiada bukti. Namun, perasaan cemasnya semakin membesar. Michael mula merancang rancangan yang lebih kejam. Malam itu, Michael menyelinap masuk ke syarikat dan memasang virus di komputer Kenji. Rancangannya adalah untuk menghapuskan semua fail project. Ini sudah tamat, Kenji. Kamu benar-benar tamat. Mata Michael dipenuhi dengan kegilaan. Keesokan paginya, apabila Kenji menghidupkan komputer, semua fail telah hilang. Namun, itu adalah sesuatu yang telah dijangka. Dia telah menyediakan sandaran bersama Emily. Yang lebih penting, log komputer menunjukkan rekod akses haram Michael. Kamera keselamatan juga menunjukkan tindakannya dengan jelas. Pukul 2 petang, mesyuarat video dengan Jerman bermula. CEO Robert dan Michael juga hadir. Maaf, tetapi sebelum mesyuarat, ada pengumuman penting, kata Emily sambil berdiri. Dan dia mendedahkan semua bukti yang telah dikumpul. Ancaman Michael, sabotaj, penggodaman komputer. Semua kejahatannya terbongkar dengan jelas. Wajah CEO Robert terkejut. Michael, adakah ini benar? Michael tidak dapat lagi membuat alasan. Rakaman kamera keselamatan adalah bukti yang tidak dapat dinafikan. Pengerusi Klaus berkata melalui skrin persidangan video, kami ingin bekerja dengan Encik Kenji dari awal. Sekarang mari kita mulakan projek secara rasmi. Kenji dan Emily saling berpandangan sambil tersenyum lega. Itu adalah saat kebenaran akhirnya menang. Michael roboh di tengah bilik mesyuarat, menerima pandangan semua orang. Apabila dia melihat tindakan sendiri yang jelas terpapar di skrin kamera keselamatan, dia tidak dapat lagi membuat alasan. Maafkan saya benar-benar minta maaf. Namun, ekspresi CEO Robert dingin. Kemarahan melonjak kerana seorang pekerja yang dipercayai selama 5 tahun telah mengkhianati seperti ini. Michael, tulis surat peletakan jawatan sekarang dan keluar. Tidak, kamu dipecat. Dan saya akan mengambil tindakan undang-undang juga. Bilik mesyuarat menjadi sunyi. Semua pekerja menahan nafas, memerhatikan situasi itu. Minta maaf kepada Encik Kenji dan minta maaf juga kepada ibu dia. Adakah kamu tahu betapa jijiknya apa yang kamu lakukan? Suara Robert menggigil. Dia tidak dapat memaafkan Michael yang telah mengancam kebahagiaan anak perempuannya dan menyusahkan seorang pekerja yang berbakat. Michael berdiri di hadapan Kenji dengan kaki yang menggigil. Air mata mengalir di matanya tetapi Kenji tidak bersimpati. Encik Kenji, saya benar-benar minta maaf. Saya terlalu tamak. Kenji menatap Michael dengan dingin. Ancaman menggunakan ibunya, penggodaman komputer, semua kejahatannya terlintas di fikiran. Saya menerima permohonan maaf Anda. Tetapi pengampunan adalah perkara yang berbeza. Kata-kata tegas Kenji membuat Michael tunduk lebih rendah. Minta maaf secara langsung kepada ibu saya dan jangan pernah lakukan perkara seperti ini lagi. Itulah kata-kata terakhir Kenji kepada Michael. Michael diusir dari syarikat oleh pengawal keselamatan. Isnin berikutnya, majlis pengumuman khas diadakan di hadapan semua kaki tangan Johnson Technology. CEO Robert berdiri di pentas, memegang mikrofon. Hari ini saya ada pengumuman penting untuk Anda semua. Saya melantik Encik Kenji bin Abdullah sebagai Ketua Pegawai Teknologi Syarikat kami. Tepukan gemuruh meletus. Kenji, yang setahun yang lalu hanyalah seorang juru teknik pembaikan, kini menjadi tokoh penting dalam syarikat. Kepakaran teknologi dan kepribadian Encik Kenji yang cemerlang akan menjadikan syarikat kami syarikat global. Apabila Kenji naik ke pentas, tepukan yang lebih gemuruh menyusul. Mata pekerja dipenuhi dengan rasa hormat dan harapan. Saya akan bekerja keras. Saya akan membina syarikat yang berkembang bersama semua orang. Kata-kata ucapan Kenji yang merendah diri menyentuh hati para pekerja. Petang itu juga,
Pengerusi Klaus sendiri terbang ke Seattle untuk memeterai kontrak rasmi bernilai $1 bilion. Encik Kenji, saya berbesar hati untuk bekerja dengan Anda. Pengerusi Klaus tersenyum ikhlas dan menghulurkan tangan untuk berjabat. Saya juga gembira dapat bekerja sama dengan juru teknik Jerman yang hebat. Saat menandatangani kontrak, Johnson Technology melonjak menjadi syarikat bertaraf dunia. Pekerja bersorak. Emily menatap Kenji dengan hati yang penuh. Juru teknik pembaikan yang dia abaikan setahun yang lalu kini telah menjadi penyelamat syarikat. Dalam 5 tahun, kami akan membina kereta elektrik yang mengatasi Tesla dan BMW. Kenji mengisytiharkan dengan yakin dan juru teknik Jerman mengangguk. 3 bulan kemudian, Kenji menerima berita ajaib. Sel-sel kanser ibunya hampir sepenuhnya hilang. Kenji, doktor telah mengesahkan saya sembuh sepenuhnya. Suara ceria ibunya membuat mata Kenji berkaca-kaca. Masa sukar selama setahun setengah akhirnya berakhir. Ibunya yang keluar dari hospital kelihatan sihat. Dia telah berisi sedikit dan cara berjalannya juga penuh semangat. Semuanya kerana awak, syarikat yang baik, rawatan yang baik. Terima kasih, kesihatan ibu adalah yang paling penting. Kenji memeluk ibunya erat. Itu adalah saat orang yang paling berharga di dunia baginya telah pulih kesihatan. Selepas Kenji menjadi CTO, syarikat itu mencapai pembangunan yang luar biasa. Teknologi bateri generasi akan datang yang dibangunkan di bawah pimpinannya mengejutkan industri. Bateri itu bertahan 2 kali lebih lama daripada bateri sedia ada dan masa pengecasan berkurang separuh. Industri otomotif global menumpukan perhatian kepada pengumuman Kenji. Media juga melaporkannya secara meluas, memanggilnya jurutera jenius Malaysia. Emily sering melawat makmal penyelidikan Kenji. Dia seronok melihat Kenji bekerja. Encik Kenji, Anda benar-benar hebat. Saya tidak sangka teknologi seperti ini mungkin, kata Emily dengan kagum. Itu semua kerana Cik Emily. Kalau bukan kerana awak membongkar konspirasi Michael, ia mustahil. Perbualan mereka menjadi semula jadi dan selesa. 6 bulan kemudian, Johnson Technology menubuhkan cawangan di 3 negara Eropah. Ia adalah pertumbuhan pesat berdasarkan keupayaan teknologi Kenji. Jualan meningkat 300% berbanding tahun sebelumnya. Lembaga pengarah bersorak mendengar laporan CFO. Segala-galanya adalah keajaiban yang berlaku selepas Kenji bergabung. CEO Robert memberikan bonus khas kepada Kenji. Ia adalah jumlah yang besar, $500,000. Kalau bukan kerana Encik Kenji, syarikat kami mungkin masih syarikat kecil. Itu semua kerana usaha semua pekerja. Kenji masih merendah diri. Kepribadiannya tidak berubah walaupun selepas berjaya. Emily juga banyak berubah. Bekerja dengan Kenji, dia belajar apa itu kepimpinan sejati. Cara Anda melayan pekerja telah berubah sepenuhnya, kata seorang pengarah rakan sekerja tentang perubahan Emily. Saya belajar banyak dari Encik Kenji, bahawa kita tidak boleh menilai orang dari rupa, dan apa itu keupayaan sebenar. Emily merasakan dia menjadi orang yang lebih baik kerana Kenji. Apabila dia bersama Kenji, hatinya tenang dan dia banyak belajar. Saya sangat suka bekerja dengan Encik Kenji. Perasaan yang pasti kini telah menetap di hati Emily. Suatu petang Jumaat, Kenji dan Emily tinggal lewat di syarikat untuk menyelesaikan projek. Kerja bagus hari ini, kata Kenji sambil menghulurkan kopi. Emily bersyukur atas perhatian kecil itu. Encik Kenji sentiasa datang lebih awal dan pulang lebih lewat daripada saya kan. Mereka berdua menatap pemandangan malam Seattle yang kelihatan melalui tingkap kaca besar. Ia adalah masa yang tenang dan damai. Seperti mimpi kalau fikirkan setahun setengah yang lalu, kata Kenji sambil merenung. Saya juga berasa sangat malu apabila saya teringat masa itu. Diri saya yang tidak dapat melihat Encik Kenji dengan betul. Masa lalu adalah masa lalu. Yang penting adalah sekarang, kan? Kata-kata hangat Kenji membuat hati Emily berdebar. Seluruh syarikat telah hidup semula. Selepas Michael hilang, suasana telah berubah sepenuhnya. Pekerja lebih ceria dan projek berjalan lancar. Yang paling penting, Kenji dan Emily telah menjadi rakan kongsi terbaik yang saling memahami dan menghormati. Esok ada pengumuman projek baharu kan? Tanya Emily. Ya, rancangan pengembangan ke Asia. Korea, Jepun, China mungkin juga akan berkembang ke negara asal saya. Mata Kenji bersinar. Kalau begitu, boleh saya ikut sekali?
Kenji tersenyum mendengar cadangan berhati-hati Emily. Tentu saja, saya rasa lebih baik jika kita bersama. Mata mereka bertemu. Mereka dapat memahami hati masing-masing tanpa perlu berkata-kata. 6 bulan kemudian, suatu petang Jumaat, Kenji membawa Emily ke bumbung syarikat. Ia adalah tempat istimewa di mana seluruh Seattle dapat dilihat. Wah, saya tidak tahu ada pemandangan seperti ini di sini, kata Emily dengan kagum. Matahari terbenam kelihatan sangat indah. Kadang-kadang saya datang ke sini untuk menyusun fikiran saya. Setahun setengah yang lalu pun, saya banyak berfikir di sini, kata Kenji sambil meletakkan tangannya di pagar. Pada masa itu, saya rasa saya baru tahu tentang penyakit ibu. Apa yang awak fikirkan? Emily berdiri di sebelah Kenji dan bertanya dengan berhati-hati. Ekspresi Kenji kelihatan lembut. Sama ada untuk tinggal di Jerman atau kembali ke Amerika. Saya terpaksa memilih antara kejayaan dan keluarga. Dalam suara Kenji, kegusaran masa itu terasa. Adakah awak menyesal? Tidak sama sekali. Malah, saya rasa itu adalah pilihan terbaik. Kenji tersenyum sambil menatap Emily. Hati Emily berdebar mendengar pandangan itu. Kalau saya tinggal di Jerman, saya tidak akan bertemu Cik Emily. Wajah Emily memerah. Dia dapat merasakan debaran dalam kata-kata Kenji. Di kejauhan, ombak Puget Sound berkilauan dan lampu-lampu bandar mula menyala satu persatu. Ia seperti pentas yang disediakan untuk mereka berdua. Encik Kenji, Emily memberanikan diri untuk membuka mulut. Dia ingin mengatakannya hari ini. Saya tahu betapa bodohnya saya setahun setengah yang lalu. Saya sangat malu dengan diri saya yang tidak dapat melihat Encik Kenji dengan betul. Kenji menggelengkan kepalanya. Itu perkara biasa pada masa itu. Saya pun menyembunyikannya. Tidak, sama ada memakai pakaian kerja atau suit, ia tidak penting. Encik Kenji adalah orang yang hebat sejak awal. Suara Emily menggigil. Itu adalah kata-kata yang ikhlas. Apabila saya bertemu ibu awak, saya sedar. Mengapa Encik Kenji adalah orang yang begitu penyayang. Hati yang mencintai keluarga, hati yang mengambil berat tentang orang lain, semuanya tulen. Mata Kenji berkaca-kaca. Dia bersyukur Emily memahami dirinya begitu. Cik Emily juga banyak berubah. Anda menjadi jauh lebih penyayang daripada kali pertama kita bertemu. Itu semua kerana Encik Kenji. Saya belajar apa itu kepimpinan sejati, apa itu kejayaan sejati. Perbualan mereka menjadi semula jadi dan selesa. Mereka dapat merasakan bahawa mereka saling memahami dari hati. Angin bertiup lembut mengibaskan rambut Emily. Kenji secara semula jadi membetulkan rambutnya. Encik Kenji. Emily menatap Kenji terus dan berkata. Jantungnya berdebar kencang, tetapi dia tidak mahu menyembunyikannya lagi. Saya suka Encik Kenji. Tidak, saya cinta awak. Pengakuan Emily membuat Kenji terkejut. Tetapi senyuman hangat segera terukir di wajahnya. Saya juga cinta Cik Emily. Saya tidak tahu sejak bila, tetapi mungkin sejak awak datang melawat ibu saya. Kenji memegang tangan Emily. Ia adalah tangan yang hangat dan lembut. Pada mulanya, saya hanya berasa bersalah. Saya sangat menyesal kerana telah mengabaikan awak selama setahun. Saya menyukai Cik Emily dari awal. Saya memerhatikan dari jauh dan berfikir bahawa awak adalah seorang yang perfeksionis tetapi mempunyai hati yang baik. Wajah mereka mendekat. Pemandangan malam Seattle menyelubungi mereka berdua dengan lembut. Ini benar-benar pasti bahawa Encik Kenji adalah orang yang paling penting dalam hidup saya. Kenji tiba-tiba ketawa. Apa yang lucu sangat? Emily bertanya dengan hairan. Awak ingat setahun setengah yang lalu? Cik Emily berkata. Kamu kata kamu boleh baiki enjin ini? Baik, kalau kamu boleh baiki ini, saya akan kawin dengan kamu. Wajah Emily memerah. Jeritan putus asa pada masa itu sangat memalukan baginya. Saya rasa saya gila pada masa itu. Kenapa saya berkata begitu? Saya fikir itu adalah takdir sejak masa itu. Emily terkejut mendengar kata-kata serius Kenji. Betulkah? Ya. Walaupun itu adalah kata-kata yang keluar dari situasi putus asa, bagi saya ia seperti harapan. Suatu hari nanti, saya benar-benar ingin bersama Cik Emily. Kenji berhenti bercakap dan memegang kedua tangan Emily. Cik Emily, sudi tak kawin dengan saya? Ia adalah lamaran dari hati.
Jeritan putus asa setahun setengah yang lalu, kini menjadi janji cinta sejati. Mata Emily berkaca-kaca. Itu adalah air mata kegembiraan. Ya, saya juga ingin kawin dengan Encik Kenji. Mereka berdua berpelukan erat. Ia adalah cinta yang dijanjikan di bawah malam Seattle. Pada masa itu, saya benar-benar mengatakannya demi Engine. Tetapi sekarang ia adalah dari hati, kata Emily sambil menyembunyikan wajahnya di dada Kenji. Saya juga, pada masa itu, ingin memperbaiki Engine dan menyelamatkan syarikat. Sekarang, saya ingin memiliki hati Cik Emily. Awak sudah memilikinya, sejak dulu lagi. Mereka berdua saling berpandangan dan tersenyum. Ia adalah pengakhiran yang sempurna dan bahagia. Bagaimana masa depan kita nanti? Emily bertanya sambil memaut lengan Kenji. Kita akan membangunkan syarikat bersama-sama, menyebarkan teknologi kita ke seluruh dunia, dan membina keluarga yang bahagia. Emily mengangguk mendengar kata-kata Kenji. Ibu awak pasti gembira. Dia kata dia ingin bertemu menantu perempuan. Betul ke? Ya, awak asyik bercakap tentang Emily, jadi dia rasa lelah. Mereka berdua ketawa. Nampaknya mereka akan mendapat restu ibu juga. Ayah awak juga pasti gembira. Dia sangat percaya pada Encik Kenji. Saya juga menghormati pengerusi Robert. Saya ingin menjadi ayah yang baik. Pasti awak akan jadi, kata Emily dengan suara penuh keyakinan. Beberapa hari kemudian, Kenji dan Emily mengadakan majlis pertunangan rasmi, menjemput kedua-dua keluarga. Ia adalah majlis yang kecil tetapi hangat. Kenji, kamu benar-benar bertemu orang yang baik, kata ibunya sambil memegang tangan Kenji. Ibunya yang telah pulih kesihatan kelihatan gembira. Emily, jaga Kenji baik-baik ya. CEO Robert juga kelihatan puas. Kebahagiaan anak perempuannya adalah yang paling penting. Ya ayah, kami akan hidup bahagia, Emily tersenyum ceria. Syarikat juga berkembang pesat dari hari ke hari. Teknologi Kenji dan keupayaan pengurusan Emily bergabung, menunjukkan kerjasama pasukan yang sempurna. Mari kita adakan majlis perkahwinan rasmi dalam setahun, cadangan Kenji disetujui Emily. Sehingga itu, kami akan menjadikan syarikat ini lebih besar. Bersama-sama. Ya, itu adalah janji mereka berdua, janji untuk mencapai cinta dan kejayaan bersama. Maka, kisah cinta Kenji bin Abdullah dan Emily Johnson berakhir dengan pengakhiran yang sempurna dan bahagia. Ia adalah kisah indah yang bermula dari jeritan putus asa setahun setengah yang lalu dan berkembang menjadi cinta sejati.